Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أما بعد. Yang dihormati dan dikasihi para pencinta ilmu yang mengikuti kuliah online yang dianjurkan oleh pihak pentadbir FB atau Facebook Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan, Negeri Sembilan. Sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala kerana diberinya kita kesempatan masa untuk mengikuti kuliah-kuliah yang dihidangkan, yang ditayangkan, yang disediakan oleh pihak penganjur Facebook Surau An-Nur. Jadi insya-Allah sebagaimana biasa saya ni diberi kepercayaan untuk berkongsi sedikit sebanyak sebahagian daripada ilmu tasawuf yang kita guna pakai kitab Sairus Salikin juzuk ketiga. Yang mana kitab Sairus Salikin ini asalnya adalah terjemahan kepada Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Walaupun begitu, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dia bukan sekadar mengambil
apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, tetapi dia juga memasukkan apa-apa yang ditulis oleh sebahagian para ulama ahli sufi dalam kitab-kitab mereka, untuk lebih memantapkan lagi kefahaman dan membantu kita untuk memperbaiki diri, berdamping diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Okeylah, jadi kita masih membicarakan tajuk yang diberi adalah perceraian, dan menyatakan perceraian ataupun kupasan atau perincian jalan yang menyampaikan kepada membaikkan akan segala perangai, membaikkan segala akhlak. Apa dia punya ulasan yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali dan juga Syekh Abdul Samad Al-Bani dan lain-lain para ulama. Jadi yang jelas, kita ulang kaji sikit. Jadi yang jelasnya bahawasanya nak berjalan menuju Allah Ta'ala ni tak boleh tidak mesti ada satu orang guru atau syekh. Guru atau syekh itu dipanggil dengan gelarannya syekh mursyid, guru yang mursyid ataupun guru murabbi. Itu dia punya syarat besar dia lah. Itu syarat, kerana syekh atau guru itu seperti doktor yang merawat penyakit-penyakit hati, sebagaimana doktor yang merawat penyakit badan. Ni sekarang ni perlu kepada doktor untuk merawat penyakit hati, sebagaimana Nabi SAW merawat akhlak para sahabat baginda di zamannya lah. Okey, dan kita dah baca itu hari apa perkara-perkara yang patut dilakukan oleh guru mursyid dalam membimbing muridnya, berkaitan dengan akidah, taubat, berkaitan dengan ilmu fiqh, ilmu tasawuf, berkaitan dengan harta dan sebagainya. Jadi kita juga dia membicarakan mana guru ni kena suruh menyuruh muridnya banyak berzikir kepada Allah waktu berdiri, duduk, baring, berjalan. Hati jangan lalai kepada zikrullah, sama ada sebut Allah, Allah. Ada kitab ni disuruh sebut Allah, Allah, Allah. Kan? Jadi itu sebahagian sebahagian zikir lah. Ikutlah syekh nak suruh zikir apa. Jadi kita masih lagi membicarakan tentang keutamaan zikir dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan kata Sidi Ali Mursifi rahimahullahu ta'ala, apa kata Syekh Ali Al-Mursifi rahimahullah ta'ala pada kitabnya. Jadi Syekh Ali Mursifi ni pun ada menulis kitab. Dia kata qad da'ufa bayanul asyahi falam yujad lil muridi dawa'un asra'u li jala'i qalbihi min idamatihi az-zikra wa zikru fi ijla'il qalbi wa zikru fi ijla'il qalbi ka hukmil hasa fi nuhas wa hukmu ghairi dhikri min sairil ibadat ka hukmi sabun fi nuhas. Kata dia, artinya kata Syekh Ali Al-Mursifi rahimahullah ta'ala, telah lemah, mana tidak mampulah kebanyakan masyaikh daripada menghuraikan masalah. Maka tiada didapat akan ubat bagi murid yang terlebih segera bagi menyucikan akan hatinya, hati murid, yakni menerangkan akan hatinya, hati murid itu, daripada mengekalkan menyebut zikrullah ta'ala. Dan zikir itu menyucikan ia bagi hati itu, seperti hukum pasir yang kasar pada menyucikan karat tembaga. Dan hukum segala ibadah yang lain
daripada zikir itu pada menyucikan hati seperti hukum sabun pada menyucikan akan karat tembaga itu. Jadi pertama dia kata kebanyakan para masyaikh, para guru-guru sufi ni tak mampu nak menghuraikan, tak mampu nak menghuraikan masalah, maknanya tak ada cara lain lah. Senang cakap lah kan, tak ada cara lain lah dia kata. Kan, mana nak cerita lebih-lebih tak mampu dah kan. Tak ada cara lain nak merawat hati murid-murid mereka, nak membersihkan hati daripada sifat-sifat yang dicela, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Jadi dia kata obat yang paling mujarab, yang paling cepat adalah dengan mengekalkan zikir. Kan, jadi dia bukan zikir sekejap-sekejap, mana mengekalkan zikir 24 jam lah kita kata. Bila kita sedar berzikir, ingat Allah dalam duduk, dalam diam, berdiri, berjalan, tumpu pada Allah. Banyak buat tumpuan kepada Allah Ta'ala. Kita kadang lepas mayang berzikir. Contoh kan, yang tu kan kalau lepas mayang ke, dalam halqah zikir ke kan, itu kata orang ahli sufi, itu dipanggil latihan kan. Dia ada halqah zikir, berlatih. Jadi berlatih berzikir ramai-ramai, itu lebih kepada latihan. Tujuan dia dengan melatih-latih tu, dengan latihan yang dibuat, rahmat Allah Ta'ala yang turun dalam halqah zikir tersebut, atau lepas mayang sebagainya, maka dia akan datang kesan dalam pemikiran, dalam hati, kekallah zikir itu. Sentiasa berzikir, sentiasa ingat Allah. Itulah maknanya nak kena mengekalkan. Mengekalkan zikir itu paling cepat. Dan zikir ni dia kata seterusnya, menyuci hati itu dia beza zikir dengan ibadat yang lain. Ibadat sembahyang ke, puasa ke, menuntut ilmu ke, iktikaf ke, bersedekah ke, apa sebagainya kan. Beza zikir ni, mengekalkan zikir dengan ibadat yang lain. Beza nak cucikan hati, dalam proses mencucikan hati, zikir ini, mengekalkan zikir ini seperti ketah pasir. Ketah pasir nak menghilangkan karat-karat tembaga. Kata dia kan. Tapi kalau ibadat yang lain, dia kata macam sabun. Nak hilang karat, kalau guna sabun, payahlah. Macamlah ibadat semayang ke, zakat ke, puasa. Bukan tak ada kesan, tapi lambat. Lambat. Itu kata Syekh, para masyaikh ahli sufi. Dan tapi bukan maksud dia jangan semayang. Ini kan saya silap faham nanti. Tak payah semayang lah, kita berzikir. Itu sesat pula. Sebab semua ibadat itu mesti ada zikir, mesti ada ingat Allah, mesti ada tumpu pada Allah. Apa saja ibadat, mesti ada tumpuan pada Allah. Sebab zikir itu pati bagi segala ibadat. Dalam ibadat kan, dia punya pati dia zikir, ingat Allah, tumpu Allah, fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala, mentakzimkan, membesarkan Allah Ta'ala. Itu dipanggil zikir, ingat. Dan lagi ia berkata pula, kata Syekh Ali Al-Mursifi, as-saliku min tariq zikri kat-ta'iri al-mujiddi, kat-ta'iri al-mujiddi ila hadatil qurbi, was-saliku min ghairi tariq zikri kal-muq'adi ma'abudil maqsud, farubbama qata'a mithlu haza umurahu kullahu walam tasil ila maqsadihi. Kata Syekh Ali Mursufi lagi, artinya orang yang menjalani tarekah, yakni perjalanan, dengan membanyakkan zikir itu. Tarekah ni atur cara lah, metod. Jadi dia orang yang menjalani tarekah ni atur cara dengan membanyakkan zikir itu, iaitu seperti orang yang terbang bersungguh-sungguh kepada hadrat yang hampir kepada Allah Ta'ala.
Dan orang yang menjalani tarekah yang lain daripada jalan membanyakkan zikrullah, iaitu seperti orang yang lalu yang berjalan dengan mengesot serta jauh tempat yang dikosotnya itu, maka terkadang memutuskan ia akan jalan yang seumpama ini seumur hidupnya, padahal tiada sampai ia kepada tempat yang dikosotnya. Jadi dia buat perbezaan lagi. Perbezaan sebab tarik ni cara atau cara nak mendamping dengan Allah ni banyak. Sebanyak-banyak dah kitab pun sebanyak-banyak nafas makhluk. Umpamanya lah. Jadi banyak cara. Ada cara dengan banyak puasa, ada cara dengan banyak sembahyang, banyak baca Quran, sebagainya lah. Adalah cara-cara tu, masing-masing cara masing-masing. Tetapi dia kata cara orang yang perjalanan atau cara yang dengan banyak zikir ini seperti burung yang terbang. Seperti orang yang terbang bersungguh-sungguh menuju ke hadrat Allah. Adapun orang yang berjalan menuju Allah lain daripada cara zikir. Mereka itu seperti orang yang mengesot, berjalan mengesot, bukan terbang, bukan berlari, bukan berjalan, dia mengesot. Sedangkan tempat tujuan dia tu jauh. Matlamat nak jauh. Kemungkinan dia kata kadang-kadang tak sampai. Habis tengah jalan dia. Habis di tengah jalan. Dia bukan bahas dapat pahala tak dapat pahala. Ini bahasan sampai ke tak sampai kepada matlamat. Matlamat untuk kenal Allah, untuk bersihkan hati. Nak kenal Allah, kena bersihkan hati dulu. Kan? Dan salah satu penyakit hijab yang besar untuk kita berdamping dengan Allah dipanggil ananiyah, keakuan. Keakuan tu kadang-kadang dia dalam halus. Dalam halus kita berasa kita buat ibadat, lupa kepada Allah yang memberi kita ibadat, mengizin, menggerak diam. Ya tak? Di ananiah ni banyak lah. Bukan saja kadang-kadang benda kita ni, benda belum berlaku kita dah bimbang lah. Tak? Kita dah bimbang dah. Benda belum berlaku. Takut, macam mana ni besok ni kan, kalau itu, kalau ini. Tak? Padahalnya semuanya dalam pentadbiran Allah. Dalam pentadbiran Allah, Allah lah yang tahu nak mengatur alam ni. Allah lah yang tahu nak mengatur hidup kita dan sebagainya. Tapi kita dah bimbang, dah keluh kesah. Dah keluh kesah. Sebab kita tak kenal Tuhan. Sebab kita masih ada diri. Seolah-olah kita yang nak mengatur hidup ni. Kita yang mengatur alam ni. Kita yang mengatur dunia dan sebagainya. Kita. Kan sebenarnya itu makna kita dah campur dalam urusan Tuhan. Sembahyang banyak, puasa banyak, contoh. Tapi tak dapat nak pecahkan penyakit ananiah. Sebab dalam zikir ni seseorang itu akan mengalami satu proses dipanggil fana. Mana dia tumpu kepada Allah. Fana ni mana hilang. Hilang dalam media pemikiran dia, dalam perasaan dia selain daripada Allah. Dia akan dapat menghadirkan sekurang-kurang dia akan fana daripada, hilang daripada merasa setiap gerak-geri dia itu adalah dia. Tetapi gerak-gerinya itu adalah semata-mata Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan dan sebagainya. Bukan dia. Kan, bukan. Benda ni benda zauq, benda rasa. Rasa kita zauq itu dah perasan dah. Dah ada ujub, dah adanya rasa kita khusyuk. Itu ananiah dah tu. Tak ada rasa apa, wallahualam. Sebab perkara kerohanian, kata almarhum tuan guru saya, perkara kerohanian tidak boleh difahami dengan nafsu. Nafsu tak faham. Tak boleh difahami dengan akal. Akal pun tak faham. Tak boleh difahami dengan ilmu. Ilmu zahiriah ni pun tak faham. Perkara kerohanian. Dia kata lagi, kalaulah perkara kerohanian ini boleh difahami dengan ilmu semata-mata,
sudah pastilah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tidak mengaji dengan Syekh Yusuf An-Nasaji. Abdul Wahab Sya'rani tak mengaji dengan Ali Khawas. Kalau dengan semata-mata ilmu. Sedangkan Imam Al-Ghazali dah digelar dengan Hujjatul Islam. Tapi akhirnya untuk berdamping dengan Allah, nak bersihkan hati, nak menghilangkan sifat-sifat mazmumah, nak ada fokus dengan Allah, nak ada merasai zauq dengan Allah, maka dia perlu berguru kepada seorang lain yang namanya Syekh Yusuf An-Nasaji. Syekh Yusuf Nasaji ni seorang tukang kasut. Dia bukan ulama, dia bukan ustaz, bukan tok guru, bukan tok lebay, tukang kasut. Begitu juga Syekh Abdul Wahab Sya'rani, satu ulama besar di dalam mazhab Syafi'i di Mesir tu, sehingga digelarkan Syafi'i yang kecil, Syafi'i Saghir, mana Syafi'i Junior. Dia pun kena belajar juga perkara kerohanian ni dengan Ali Khawas. Ali Khawas ni pun tukang kasut juga. Begitulah. Kan? Jadi semata-mata ilmu tak boleh. Sebab orang ada ilmu, orang berilmu ni, mereka terhijab dengan ilmu, dia sangka dengan ilmu dia tu dia boleh. Dengan ilmu, tapi kena, bukanlah rasa tak boleh. Bukanlah maksudnya tak jangan berilmu, dia kena berilmu juga. Dia sangka dia dah dekat dengan Tuhan. Ini satu penyakit kan. Dia sangka kadang-kadang dia baca kitab ni rasa dia sampai Tuhan, padahal haram tak sampai pun. Jadi mesti ada guru yang mengajar zikir. Mengajar zikir ni supaya dia betul-betul sampai Tuhan dengan cara hakikat. Kan? Sebab tu dia kata berjalan menuju Allah dengan cara banyakkan zikir, mengekali zikir ni seperti terbang menuju Allah. Terbang bersungguh-sungguh. Lain pada zikir seperti mengensot-ngensot menuju Allah. Kan? Pada tempat tu jauh. Mungkin kita mati, kebanyakannya mati tengah jalan, tak dapat merasai hakikat kehambaan. Dan sambung lagi, dan kata Sidi Al-Syekh Mustafa Al-Bakri rahimahullahu ta'ala, wa'alam anna aqrabat tariqi ilallahi az-zikru, fa inna ahla zikri ahlullah wa khasatuhu wa hum julasa'uhu ta'ala. Artinya, dan ketahui olehmu bahawa yang terlebih hampir jalan kepada Allah Ta'ala itu, iaitu jalan yang membanyakkan zikrullah. Kerana ahli zikir itu, iaitu ahlullah, mana orang yang dia panggil teman Allah. Ahlullah kan, teman Allah. Ahli ni member lah kan? Teman rapat Allah. Dan orang yang khawas, ini orang yang special di sisi Allah. Mereka itulah seolah-olah ia duduk di hadapan hadrat Allah Ta'ala. Jadi kata Syekh Mustafa Al-Bakri, dia kata kamu kena faham, jalan yang paling hampir nak menuju Allah adalah dengan membanyakkan zikir, mengekalkan zikir yang kita baca dulu minggu lepas. Makna zikir ini rukun yang kuat dalam perjalanan menuju Allah. Kan? Dia seseorang itu tak sampai pada Allah melainkan dengan mengekalkan zikir, membanyakkan zikir. Kan? Jadi perkara tu. Kan? Sebab dia kata semuanya orang ahli zikir. Ahli zikir ni, saya pun belum jadi ahli zikir. Kan? Orang belum tentu orang tu berzikir. Dia ahli zikir ni, kan? Napas keluar masuk tu, mana pakar berzikir dah. Kan? Dia sentiasa berzikir, tapi kena latih lah, latih sampai jadi ahli zikir, pakar. Kan? Dia bukan zikir dia tu, bukan dia buat, bukan dengan ikhtiar lagi. Dia dah jadi apa? Dah meresap dalam darah daging dia. Jadi orang tu dia kata ahli zikir ni ada ahlullah, orang yang hampir dengan Allah atau teman Allah. Dan sebab mereka itu orang yang spesialis di Allah Ta'ala. Mereka itu seolah duduk di hadapan Allah Ta'ala. Kan? Ada hadis kursi kata, ana jalisun man zakarani. Aku adalah teman duduk dengan ana jalisun. Aku adalah jalis, yakni orang yang duduk, teman duduk, man zakarani.
akan orang-orang yang ingat kepada aku, ingat kepada Allah Ta'ala. Dan lagi ia berkata, kata Syekh Syekh Mustafa Al-Bakri, waqad warada fil hadithi dzikrullahi syifa'ul qulub. Artinya, dan datang dalam hadis Nabi SAW bahawasanya zikrullah itu iaitu obat yang menyembuhkan akan penyakit yang di dalam hati. Dia kata kan, jadi hadis pun sebut kan, zikrullah syifa'ul qulub. Zikir, ingat pada Allah itu adalah syifa, obat penawar, menyembuhkan hati-hati. Kan, itulah. Jadi Rasulullah dah bagi jaminan dah. Dan kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, sebut dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wa'alam anna mudawamata zikrillahi ta'ala takhmidul amrad al-batinah min kibrin wa ujubin wa riyain wa su'izanin wa hasadin wa hiqdin wa ghilin wa ghishin wa hubbi mahmadatin wa ghairi dhalik. Artinya, dan ketahui olehmu bahawasanya mengekalkan akan zikrullah ta'ala itu, iaitu memadamkan akan segala penyakit yang batin. Kan, dengan mengekalkan zikir, dia memadamkan segala penyakit yang batin, iaitu seperti kibir, yakni sombong, dan ujub. Ujub ni perasaan kita hebat, perasaan kita ada kebolehan, perasaan kita ada ilmu. Sebenarnya semua itu kepujian Allah. Perasaan kita lah, kan. Dan riak ni nak menunjuk-nunjuk dalam ibadatnya, nak manusia menghargai dia dalam ibadatnya. Dan jahat sangka akan manusia dipanggil su'uzon, kan. Dia ada su'uzon. Dan dengki, dengki Arab kata hasad. Dia tak boleh tengok orang dapat nikmat, dia nak nikmat orang tu hilang, dia tak tengok senang. Dan bersakitan hati dengan manusia, ini dendam. Dan khianat dan menipu akan orang, dan suka dipuji oleh orang, dan yang lain daripada demikian itu. Jadi kata Syekh Syarani, hanya dengan mengekalkan zikir, hilanglah penyakit-penyakit hati ni. Bila hilang, baru boleh kenal Tuhan. Hilang penyakit hati ni, baru kenal Tuhan. Dan kata Syekhuna Sidi Asy-Syekh Muhammad Saman Qaddasallahu ruhahu, dalam risalah wasiatnya, wa murhum bi dzikrillahi ta'ala li'annahu nuqila an sultanil asyikin wa qutubil arifin Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu annahu idza ja'ahu qati'ut tariq yaqulu lahu qul la ilaha illallah, wa kadzalika idza ja'ahu syaribul khamri ya'muruhu bidzalika, wa idza ja'ahu az-zani yaqulu lahu qul la ilaha illallah, bibarakati la ilaha illallah yatubullahu ala ibadihi. Artinya, dan suruh olehmu akan segala manusia itu dengan berzikir, yakni dengan membanyakkan akan menyebut la ilaha illallah. Ini kata Sidi Syekh Muhammad Saman. Dia kata kamu suruhlah manusia itu dengan banyak berzikir, banyak sebut la ilaha illallah. Kerana dinakal, maknanya diambil cerita daripada Sultanul Asyikin, Qutbul Rabban, Qutbul Arifin, Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, bahawasanya apabila datang akan dia, maknanya bila orang datang jumpa Syekh Abdul Qadir Jilani, orang yang merampah di jalan, kan, perompak datang jumpa Syekh Abdul Jilani, maka berkata ia baginya, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, sebut olehmu, kamu katalah la ilaha illallah, yakni banyakkan olehmu menyebut la ilaha illallah. Dan demikian lagi, apabila datang akan dia, mana ada datang berjumpa Syekh ini, orang yang meminum arak, orang kaki minum arak ni, kan, menyuruh ia akan dia dengan demikian itu, yakni membanyakkan la ilaha illallah. Dan demikian lagi, apabila datang akan dia orang yang berzina, maka berkata ia baginya, kata olehmu, kamu sebutlah la ilaha illallah, yakni banyakkan olehmu menyebut la ilaha illallah. Maka dengan barakah membanyakkan mereka itu akan menyebut la ilaha illallah itu,
Jadi sekalian mereka itu bertaubat daripada maksiat mereka itu. Dan lagi mereka itu melazimkan atas berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Ini kisah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu. Jadi karomah dia tu, kehebatan dia tu dalam membawa manusia beriman kepada Allah, membimbing manusia. Jadi orang penyamun datang nak jumpa minta nasihat, dia kata kamu banyak zikir la ilallah, sebut Allah. Datang orang minum arak macam tu juga. Datang orang yang berzina, jadi orang adik maksiat datang jumpa dia, dia banyak nasihat, banyaklah sebut la ilaha illallah. Akhirnya orang tersebut tinggalkan maksiatnya. Barakah berzikir la ilallah kan. Lebih-lebih lagi dia ambil zikir itu daripada orang yang dekat dengan Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu. Jadi kita kena ambil lah. Kan, jadi kata guru kami kan, para sahabat mengambil la ilaha illallah daripada Nabi Muhammad SAW. Kita ambil daripada siapa? Kita ambil daripada siapa? Tak? Ambil daripada siapa tak? Ambil pada orang yang dekat dengan Allah ke, orang yang kenal Allah ke, orang mukmin yang betul-betul bertakwa, ataupun ambil pada orang tunggang langgang. Ambil tunggang langgang, kita tunggang langgang. Tak, ini kita cerita ini. Dan pernah almarhum Tok Guru saya cerita di Kelantan dulu, ada satu wali Allah dipanggil Tok Wali Ismail Nundang Paku radhiyallahu anhu. Tok Wali Ismail Nundang Paku ni murid kepada Tuan Tabal, Syekh Abdul Samad Tabal. Tuan Tabal kan. Tuan Tabal ni murid kepada Sidi Ibrahim Rashid. Ibrahim Rashid murid kepada Sidi Ahmad Idris. Jadi Ahmad Idris ada murid nama Rashidi. Rashidi ni dia ramai murid lah. Dia ramai murid kan. Murid dia salah seorangnya di Melayu ni adalah Tuan Tabal. Nama dia Abdul Samad. Tuan Tabal. Tuan Tabal tu kalau Thailand sekarang sebut tak baik. Jadi Tuan Tabal ni ada murid seorang. Ada murid dia yang berjaya jadi wali Allah lah. Dipanggil Tok Wali Ismail Nundang Paku rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhum. Jadi ada satu orang ni, dia ni orang kaki judi. Dia kaki judi kan, dia kaki judi. Maka dia ni dia main judi banyak kalah ya. Dia pun, aku nak jumpa lah Tok Wali ni. Kan, nak jumpa Tok Wali, nak minta nombor ke, nak minta ni lah biar menang main judi ni. Dia pun datang. Dia pun datang jumpa Tok Wali ni. Jumpa Tok Wali ni nak ni lah, nak ambil berkat, nak menang main judi. Jadi Tok Wali suruh dia balik bawa kain putih. Kain putih apa ni. Kemudian pisang sikat. Pisang sikat kan. Jadi dia dah jumpa. Tok Wali buat apa? Tok Wali ni mandikan dia. Jadi kolah merasah dia, surau dia. Mandikan. Kemudian suruh pakai kain putih ni. Kain putih lah. Kain putih. Pisang tu Tok Wali bagi sedekah kat orang lah. Kemudian dia suruh orang ni, kau balik rumah, zikir la ilaha illallah. Banyak sebut Allah 40 hari. Kawan ni pun balik lah. Nak menang membaikot, nak menang judi kan. Dia pun niat dia jumpa Tok Wali ni nak ambil berkat, nak menang judi kan. Dan ni bila dia pun balik rumah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya orang tu tobat lah, jadi orang baik. Tak ada main judi, kata jadi wali Allah pula orang tu. Tinggalkan maksiat dia. Barakah tu, barakah la ilallah, ambil pada wali Allah kan. Asalnya niat dia jumpa Tok Wali tu nakkan dunia, nak buat maksiat. Itu kata karomah kan. Karomah wali-wali Allah ni kan, dia boleh tarbiyah dia tu, orang boleh tobat, jadi orang baik, jadi orang soleh. Lepas tu mungkin orang tu dah jadi orang baik, kata guru kami jadi wali jugalah orang tu. Kan, jadi wali Allah jugalah. Allahu Rabbi. Kan, tapi ini cerita ni janganlah kita pula nak jumpa Tok Wali minta nombor tu cek penyakit. Kan, cek penyakit lah. Kan, jadi maknanya kelebihan. Dia 40 hari zikir, akhirnya berubah orang tu, tobat lah. Tinggalkan maksiat-maksiat dia. Sikit lagi. Dan kata Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullah ta'ala, ia nakal daripada Syekh Ibrahim Al-Matbuli
rahimahullah ta'ala, wali Allah yang amat besar di negeri Mesir. Wa'lam annahu la yasilu ahadun ilal khadratil ilahiyah illa bidzikri. Artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya tiada sampai seseorang akan hadrat Tuhan itu melainkan membanyakkan zikrullah. Dan kata Sidi Abu Madian Al-Tilmisani, dia kata apa? Kata Abu Madian, Sidi Abu Madian Al-Tilmisani, kata dia, man damat adhkaruhu saffat asraruhu wa kana fi hadratillahi ta'ala qararuhu. Artinya, barang siapa kekal zikirnya, yakni barang siapa membanyakkan akan zikrullah ta'ala dan mengekali akan dia, mana zikir itu dia banyak-banyak sampai jadi kekal, berkekalan dia dalam berzikir, nescaya suci hatinya, bersihlah hatinya pada sifat-sifat yang dicela dan adalah tetap ia di dalam hadrat Allah, yakni adalah sampai ia kepada hadrat Allah Ta'ala. Sampailah dia kepada maqam ihsan. Kemuncak menjadi orang Muslim, mukmin adalah bila dia ada sampai kepada maqam ihsan. Beribadatlah kamu kepada Allah seolah kamu melihat Allah. Dalam hadis kan, Rasulullah ditanya tentang apa iman, apa syariat, semua Islam. Maka last kali Jibril tanya apa dia ihsan. Jadi Rasulullah kata, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah kau beribadat kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka jika kamu tak dapat melihat dia, sesungguhnya dia melihat kamu. Kan itu kemuncaklah. Dipanggil ma'rifatullah. Jadi orang yang sentiasa berzikir dapat mengekalkan zikir, bersihlah rahsia-rahsia hati dia tu, kan, hati dia bersih. Tak ada lagi serabut, tak ada lagi syirik, tak ada lagi sifat munafik, tak ada lagi sifat-sifat yang dicela. Maka orang tu bersama Allah lah, kan, di hadrat Allah, tetap bersama hadrat Allah. Di mana saja dia berada, dia dapat melihat keagungan Allah Ta'ala. Jadi kita berhenti takat tu dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi apakah yang dicatat dalam kitab ini, perceraian, kupasan cara-cara kita untuk membaiki diri, baiki akhlak. Jadi semoga apa yang kita kongsikan dapat memberi manfaat, dapat menjadi pedoman dan panduan kita untuk berbakti kepada Allah Ta'ala, sehingga kita dapat terus berbakti sehingga bersihlah hati kita pada sifat-sifat yang dicela, sehingga kita dapat mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar. Jadi saya rasa setakat itu saya mohon maaf kalau salah silap dalam penyampaian, ada terkasar bahasa, tersentuh perkara yang tidak sewajarnya. Itu daripada nafsu dan kejahilan yang ada pada saya sendiri. Yang baik-baik itu daripada Allah Ta'ala, dengan barakah bimbingan besar kita Nabi SAW, barakah di para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dengan keberkatan para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkatan para ulama yang ikhlas, yang berkhidmat dengan agama sejujur-jujurnya, dan juga dengan keberkatan yang saya kasihi dan sanjungi almarhum tuan guru saya rahimahullah ta'ala, dan guru-guru, tok-tok guru yang mengajar saya, dan juga dengan keberkatan doa-doa ibu dan ayah kita, dan juga dengan keberkatan doa-doa orang Islam kepada doa-doa orang-orang Islam. Maka doa-doa mereka itu Allah Ta'ala memberilah rahmat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.